Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Sahabat-sahabat, sekarang kita dah masuk penghujung Disember, nak masuk bulan Januari pula dah dan nak masuk tahun baru 2025. Banyak perkara-perkara yang telah berlaku pada tahun ini. Secara khususnya projek kita yang selalu saya edangkan iaitu projek memandaikan umat dengan ilmu juga telah berlanjut usia kepada tahun berikutnya. Kita telah mula projek ini sejak tahun 2015 dengan penerbitan buku-buku kita dan sebagainya. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan kita nak masuk tahun 2024 yang bermaksud kita dah pergi ke 10 tahun untuk proses projek memandaikan umat dengan ilmu. Dan kita tahu, yakin bahawa projek ini tidak akan terhenti dengan berakhirnya tahun Masihi ataupun tahun Hijri, tetapi ia terus dilakukan demi menjaga anak-anak kita daripada terus dibodohkan dan kita mahu kita dan mereka upgrade ilmu sehingga kita dapat menjadi Muslim yang terbaik. Sahabat-sahabat, sebagai video antara video yang akhir bagi tahun ini, saya nak buat satu eksperimen. Bagaimanakah tahap pemikiran orang kita di dalam menghadapi isu yang membodohkan akal. Sahabat-sahabat, kita tengok satu posting Facebook ini. Posting ini dipost oleh Warisan Pahlawan Melayu 13 Disember lebih kurang pukul 1 pagi dia update. Dia kata umur Tok Janggut sekarang umur 172 tahun dan masih hidup di Kelantan. Sekarang ada yang umur 300 lebih di Kelantan. Apa ya? Di Patani ada baba umur 200 lebih. Masih ada lagi. Sekarang 3 waliullah ini masih lagi ada. Moga diberi peluang dan ambil barakah bersama mereka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amalkan ayat Al-Fatihah ini untuk diberi kesihatan yang berpanjangan, kuat, sihat tubuh badan, panjang umur. Ini antara ayat saya terima dari Tuan Guru Haji Muhammad Zain, pengasas Pondok Nurul Islam, Kampung Jelo, Sungai Keladi, Pasir Mah, Kelantan. Gambar di bawah Tuan Guru Haji Muhammad Zain. Korang tak percaya, pergi jauh-jauh. Payah singgah sini. Bukan suruh percaya pun, cerita guru-guru kami. Jadi kita dah tengok post berkenaan. Ini adalah post yang kita kata boleh menjadi pertikaian oleh sebahagian orang disebabkan fakta tidak wujud dalam bab ini, tetapi ia adalah dakwaan demi dakwaan. Kita tengok komen-komen netizen terhadap kenyataan daripada page berkenaan. Ahmad Syahli dia kata subhanallah, meraban imajinasi halusinasi mereka mencapai tahap di luar batasan. Mudah percaya yang karut-marut tapi susah terima amalan, hadis dan ajaran Islam yang sahih. Kenyataan daripada Ahmad Syahli ini sangat bagus sebab projek kita adalah untuk kita memperkasakan sunnah Nabi SAW, untuk orang mengamalkan apa yang benar daripada ajaran Nabi SAW dan apa yang datang daripada orang yang selepas daripada mereka perlu diselidiki dan perlu ditanya terlebih dahulu. Tak boleh main percaya macam tu saja. Tahniah Ahmad Syahli. Komen daripada Muhammad Abdullah juga sangat menarik. Dia kata dalam dunia ini tidak ada orang yang suka kena tipu atau dia tak kisah ditipu. Kecuali orang kurang waras atau cacat pendengaran. Menjadi kebiasaan orang nak sesuatu yang original, bukan fake, bukan hoax, kisah benar. Duit pun bukan duit palsu, emas tiruan dan sebagainya. Kita nak bina masyarakat yang berilmu, berfakta, ilmu pun yang bermanfaat. Sampai kita doa minta ilmu yang bermanfaat. Ada juga doa minta berlindung dari ilmu yang tak bermanfaat. Jadi, kata-kata bukan suruh percaya pun, siapa tak nak percaya sudah, menunjukkan bahawa ianya tak kukuh. Ni bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan untuk dijadikan sebagai warisan. Warisan ni sesuatu yang terjaga keasliannya, turun-temurun, ada penjaga salah silahnya dan sebagainya. Maka admin kena mainkan peranan untuk menapis sesuatu yang sahih. Atau setidaknya bagi tahulah, dikatakan, diceritakan, tidak dapat dipastikan kesahihannya. Dan seumpamanya sebagai amanah penyebar cerita. Dan jika ada yang komen minta kesahihan, jika tak tahu, jawab saja tak tahu. Itu lebih baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Asim radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah sebagi seseorang itu digelar pendusta apabila menceritakan semua yang didengarinya tanpa tabayun. Hadis riwayat Imam Muslim. Hari Jumaat banyakkan selawat dan baca surah Kahfi. Mantap komen daripada sahabat kita Muhammad Abdullah. Komen yang menunjukkan bahawa apa yang kita nak adalah pembuktian keaslian cerita, bukan main setakat
cakap sahaja kita boleh percaya. Tidak. Tetapi bila awak cakap sesuatu, awak buat semakkan. Kalau awak tak mampu untuk berpegang kepada hujah, cukup untuk anda bercakap jujur. Itu satu kenyataan yang cukup bagus. Asyairu Janubi, dia kata, cerita orang bodoh pada orang bodoh. Sahabat Nabi semua dah mati. Tiba-tiba pahlawan Melayu hidup ratusan tahun. Nak sayang pun janganlah overclaim. Kalau betul hidup ratus tahun, anak-anak dia tak ada pula cerita. Anak siapalah Edwin. Itulah sahabat-sahabat. Kita dah tahu Tok Janggut dalam rekod sejarah memang dia telah meninggal dunia sebelum ini. Tok Janggut telah meninggal dunia pada 1915 seperti mana yang dia telah direkodkan dalam sejarah. Kalau kita nak korek sejarah Tok Janggut, banyak isu yang boleh dia angkat di situ, daripada isu ketaatan kepada sultan, bagaimana dia boleh untuk membina tu kerajaan baru dan seumpama dengannya. Tetapi kita tak boleh nafikan dia adalah pejuang, tetapi tak bolehlah lebih-lebih overclaim. Tak boleh kata sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Abu Musalli Ibn Hasan dia sebut, kalau Allah izin semuanya tak mustahil. Ayat 3 surah kedua, salah satu rukun iman perkara ghaib. Mata hati perkara ghaib. Selalu sang buta mata dapat mengenal lebih dari yang celik. Celik hati tidak sama dengan celiknya mata. Kerana celik mata yang mustahil, selalunya akal kita suka menafikan. Kerana mata perlu melihat, perlu mentafsir yang logik aja. Itu sudah diasuh di dalam sistem dan kehidupan. Tiada yang mustahil bagi Allah SWT bila kun fayakun. Komen Abu Musalli itu menunjukkan perkara biasa yang berlaku dalam masyarakat. Pemikiran yang kita mahu ubah, ia masih wujud seperti mana yang kita nampak di dalam komen Abu Musalli, iaitu sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Tetapi bila dia nak pergi kata benda tu memang betul, memang wujud, dia pun pergi kata ini adalah daripada mata batin, bukan daripada mata kepala. Kalau orang tengok pada mata kepala mungkin tak nampak, tapi kena tengok pada mata batin. Itu adalah satu dakwaan-dakwaan yang pelik, merapu, merepek dan meraban, dan tidak ada puncanya di dalam agama ini. Sahabat-sahabat, bila sebut tentang perkara gaib, semua kita tahu bahawa kita wajib mempercayai perkara gaib yang datang daripada Quran dan Sunnah. Adapun yang tidak datang daripada Quran dan Sunnah, jangan kita main-main. Kerana perkara gaib ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah bahawa tidak ada yang mengetahui sama ada orang itu berada di langit ataupun berada di bumi tentang perkara gaib melainkan Allah Ta'ala sahaja. Anda boleh rujuk dalam surah An-Naml ayat 65. Allah Ta'ala sebut dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW dalam ayat yang lain, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahawa aku ini tidak boleh kata kepada kamu bahawa aku ini mempunyai khazanah, mempunyai harta simpanan Allah. Demikian juga aku tidak mengetahui tentang perkara gaib. Anda rujuk dalam surah Al-An'am ayat 50. Ayat ini sahabat-sahabat telah jelas menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri pun kata dia tak tahu tentang perkara gaib, dan itu adalah perintah daripada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah didikan daripada Allah Ta'ala. Perkara gaib ni adalah milik Allah Azza wa Jalla secara mutlak. Nabi SAW pun tak tahu tentang perkara gaib. Bahkan Nabi tahu perkara gaib hanya kerana Allah Ta'ala sahaja yang menyebutkan kepada baginda, memberitahu kepada baginda. Demikian Allah Ta'ala sebut, perintahkan kepada Nabi SAW dalam ayat yang lain, qul la amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad bahawa la amliku li nafsi naf'a, aku tak boleh bagi manfaat kepada diri aku sendiri ataupun mudarat kepada aku sendiri illa ma syaa Allah, kecuali sesuatu yang Allah Ta'ala dah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair. Kalau aku tahu tentang perkara gaib, nescaya aku pasti akan paling memperbanyakkan melakukan perkara kebaikan. Anda boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 188. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, perkara gaib jangan duk buat main-main, jangan duk pergi kata mata batin ke, mata celik ke. No, selagi mana perkara itu tidak ada di dalam Quran dan Sunnah, tiada kewajipan untuk seseorang untuk mempercayainya, dan kalau ada dalam Quran dan Sunnah, wajib seseorang itu mempercayainya, sama ada dengan mata batin ataupun mata kepala sendiri. Sebab tu komen daripada bin Said terhadap Abu Musalli tadi sangat menarik. Dia kata barangkali otak awak berada di kepala lutut sebab nampak benda semacam benda tak mustahil jika Allah izin. Sebab tu sahabat, kita tak
main duk kata benda tak mustahil mesti boleh jadi. Sebab tu dalam Al-Asy'ariyah kita belajar tentang perkara apa yang dianggap sebagai mustahil, perkara apa yang tak dianggap sebagai tak mustahil. Sebab tu itu adalah pelajaran mantik yang awal yang kita belajar. Ilmu bagaimana mengetahui tentang logik, yang itu yang kita pelajari dan kita jadikan ia sebagai pegangan akidah. Kalau kita tak gunakan pemikiran seperti itu, otak kita akan dibodohkan. Komen daripada Muhammad Hafiz Atan juga sangat-sangat menarik. Dia kata, jangan kita keterlaluan memuji dan memuja makhluk sehingga merendahkan akal hingga sanggup menilai perkara yang mengarut. Saya fikir itu adalah penutup yang bagus untuk komen-komen yang banyak lagi yang kita tak baca. Tetapi ia menunjukkan bahawa kita adalah orang Islam yang mahu untuk sentiasa memperbaiki diri kita, untuk upgrade diri kita dan menjauhkan diri kita daripada kebodohan. Kerana kita nak jadi orang yang cerdik, kita nak jadi orang yang pandai. Kecerdikan dan kepandaian adalah anugerah daripada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mujadalah, Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Daripada ayat ini sahabat-sahabat, ia menunjukkan akan wujudnya ganjaran di akhirat dan karamah kemuliaan di dunia. Maka dengan itu diangkat orang-orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman dan orang yang alim daripada orang yang tidak alim. Di dalam satu kenyataan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah memuji ulama di dalam ayat ini, iaitu Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di atas orang-orang beriman yang tidak diberi ilmu dengan beberapa darjah. Anda boleh rujuk dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi apa yang kita nak supaya kita dapat ilmu, kita dapat buat amal, kita dekat dengan Allah Ta'ala, akhirnya kita akan bersama-sama dalam syurga yang kita idam-idamkan. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang menyokong projek Memandaikan Umat dengan Ilmu. Terima kasih banyak, saya sangat-sangat hargai dan saya berharap banyak lagi program-program, projek-projek yang perlu kita lakukan untuk memperkasakan projek Memandaikan Umat dengan Ilmu. Akhirnya kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak juga sahabat-sahabat yang sentiasa menyokong saya, yang tekan butang subscribe dan sebagainya. Dan saya mohon di hujung tahun ini, kalau ada sahabat-sahabat yang belum tekan butang subscribe, tekan butang itu sekarang. Free saja tekan butang tu, tak payah bayar apa-apa. Butang merah yang ada dekat bawah butang yang ditulis subscribe tu, tekan butang itu sekarang. Dan sahabat-sahabat yang nak support kita dalam projek kita ini, nak ucapkan terima kasih, anda boleh tekan super thanks yang ada di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.